Okey. Putus-putus ke? Tak kan? Okey, semua dapat saya punya cakap tadi? Kalau okey. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Apa itu algoritma? Okey. So algoritma lah dalam bahasa Inggeris, sebenarnya dia lebih kepada step by step. Saya dah tahu dah, mungkin cikgu ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. Okey, dia sebenarnya step by step. Okey. Contoh yang paling simple ni resipi masak. So kita nak masak, kita kena ada step by step. Okey, mula-mula nak buat apa? A, B, C, D. Kita susun aja. Mana langkah-langkah tu, algoritma tu yang paling simple lah, itu paling simple. Okey, contoh yang kedua, bangun pagi ni Okey, bangun pagi, ni algoritma. Dia step by step. Okey, mula bangun apa nak kena buat, mandi dulu, lepas mandi sarapan. Lepas sarapan basuh pinggan, lepas basuh pinggan pergi sekolah, dan pergi sekolah belajar. Okey, ini contoh algoritma yang simple lah, yang simple. Okey, untuk murid. Okey, kemudian satu lagi sediakan ITIK. Okey, macam mana algoritma untuk buat ITIK? So maknanya dia sebenarnya lebih kepada langkah-langkah. Tetapi bila kita menceritakan langkah-langkah dalam komputer, kita fokus lebih kepada tambahan satu lagi iaitu logik dan pengiraan. Itu adalah algoritma dalam kita punya programming dalam komputer lah. So untuk komputer, okey. Tapi untuk algoritma hidup kita seharian, okey, kita memang gunakan hari-hari algoritma ni tapi kita tak sedar. Okey, cuma fokus pada hidup komputer. Okey, algoritma pada komputer kita lebih kepada ada logik. Okey, ada logik dengan ada pengiraan lah. Okey, itu dalam algoritma dalam komputer. Okey, apa yang cikgu kena ajar adalah algoritma dalam komputer. Okey. Kalau nak kenalkan benda ni satu persatu ni boleh, tak ada masalah. Fokus kepada PBD, algoritma dengan komputer. Okey. Baik. Terusnya, baik. Pseudocode. Okey, pseudocode ni sebenarnya adalah susunan arahan ataupun teks yang mudah dalam bahasa yang kita faham. Okey, dalam bahasa yang kita faham. Okey. Baik, contoh ni lah. Saya bagi ni rutin seorang murid setiap hari di awal pagi. Baik. Jadi apa yang murid ni buat? Dia pagi-pagi dia akan bangun, dia ambil berus gigi, dia tak buat gigi pada berus gigi, dia berus gigi 5 minit, kumur dengan cawan air, okey, air kemudian sikit, tunjuk bercermin dan mandi dengan bersih. Okey. Kemudian barulah masuk logik. Isman. Okey. Minta cikgu offkan mic. Okey, baik. Okey, so bila kita buat pseudocode biasa, dia susun biasa je cikgu macam ni. Okey, tapi bila kita masuk kat algoritma dia ada logik. Logik tu macam ni lah. Jika, okey, dia masuk pemilihan pula. Jika hari sekolah, apa nak kena buat pakai baju sekolah. Jika tidak, pakai baju harian. Itu tamat jika dan akhirnya tamatlah kita punya pseudocode atau algoritma kita. So algoritma, beza algoritma pseudocode ni lebih kepada ayat bahasa kita untuk kita punya programming. Tapi bila masuk algoritma, dia ada pilihan ataupun dia ada logik dia. Nak pilih A, nak pilih B ataupun pengiraan ke apa ke, yang itu ditambah dalam algoritma. Okay. So pseudocode algoritma memang dia mesti dia mesti berada bersama-sama untuk kita punya projek ataupun kita punya pemahaman tentang pengaturcaraan lah. Tapi pseudocode kita gunakan bahasa yang kita faham. Maksud bahasa layman lah. Cuma dia angkat step by step, satu persatu sampailah kita faham. Okey, sampai sini saya rasa ada nak bertanya? Okey, boleh tanya dalam chat. Sekejap, sampai. Oh, audio tersekat-sekat ni. Untuk audio yang tersekat-sekat tu, siapa yang pakai phone, minta klik di ada kat situ dia cakap join audio tu. Lepas klik join audio, call over internet. Mungkin akan improve sikit lah dia punya sound Okay. Ataupun kadang-kadang phone tu dia block dia punya ni, so cuba tengok allow application untuk gunakan speaker ataupun gunakan phone. Itu kena under settings Saya punya okey kan? Cik Azri kena dengar saya punya dengar clear. Clear okey. Saya takut saya bingung sebab saya punya internet sini kadang-kadang pun bingung enggak. Okey. Baik. Soalan dia, apa beza pseudocode dan algoritma? Okey. So pseudocode tadi adalah lebih kepada ayat ni cikgu. Ayat ni. Pseudocode ni maksudnya pengaturcaraan
tapi bukan guna bahasa potong caran, dia guna bahasa kita. Okey, algoritma ni dia lebih kepada kita tambahkan logik dalam tu. Okey, contoh logik macam ni lah contoh saya bagi contoh yang saya paparkan ni. Logik ni jika, maksudnya kita punya arahan satu persatu ni, okey, kita tambahkan satu untuk dia pilih. Dia pilih, kalau hari sekolah bawa pakai baju, tak pakai sekolah, bukan hari sekolah pakai baju biasa. Okey, di sini adalah logik dia. Okey, ni logik maksudnya kita bagi arahan untuk dia memilih logik A atau logik B. A ke B kita pilih. Tapi kalau sudut kosong, okey, kalau sudut kosong, dia tak ada benda ni. Dia macam ni, mula bla 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 sampai mandi dengan bersih, lepas tu tamat. Okey, itu biasa je. Itu sudut kod yang biasa. Tapi bila kita tambahkan dengan algoritma, ni bahasa layman cikgu. Kalau cikgu nak baca lagi, ada banyak lagi maksud lah. Tapi saya nak bagi cikgu faham basic dulu. Bila masuk kat algoritma ni, dia mesti ada logik dan dia mesti ada pengiraan. Maksudnya ada simple pengiraan lah sebenarnya. Tak ada masalah sebab pengiraan tu. Sebab bila kita programkan hardware pun memang ada pengiraan sebenarnya. Tapi mungkin kita tak perasan benda tu. Okay. So, itu beza dia antara pseudocode dan algoritma. Okey, Cikgu Hanita dia tak dengar. Itu setting dekat komputer ataupun phone. Okey, so saya harap penjawab soalan daripada Cikgu Nurul, pseudocode dan algoritma. Okey. Okey, baik. So kita klik pada audio idol call over internet. Kita guna tu siapa pakai phone Suarat. Okey, baik. Seterusnya, okey, yang ni. Dalam kita punya pseudocode, okey, macam tadi saya tunjukkan, ambil berus gigi, letak ubat gigi, berus gigi. Okey, kita anggap satu arahan ini adalah satu kotak. Jadi di satu kotak dia akan flow ke bawah sampai sini mandi dengan bersih ni. Okey, apa berlaku? Kita sebenarnya gunakan struktur kawalan jujukan. Dia step by step je, satu sampai tempat tu lah. Okey, jadi itu adalah struktur kawalan jujukan. Maksudnya kita punya pseudocode ni daripada 1 A, B, C, D ni dia ada langkah demi langkah, dia ikut je flow tu. Okey. Tapi bila kita masuk kepada jika ni, jika hari persekolahan bla bla bla, jika tidak bla bla bla. Okey. Yang itu dah masuk kepada struktur kawalan pilihan. So maksudnya hari persekolahan, ya pakai baju sekolah, tidak pakai baju biasa. Lepas tu dia akan keluar daripada dia punya pilihan tu, dia akan pergi kepada proses yang seterusnya. Itu kita gunakan struktur kawalan pilihan. Okey, jadi kawalan ulangan pula mana? Okey, kawalan ulangan pula ni tak ada dalam kita punya pseudocode. Okey. Saya ada contoh tapi untuk hari ni kita tak pergi lebih detail, kita hanya ni. So contoh jika cikgu tak nak tamat, maksudnya habis saja pilih ni, dia nak tengok balik tak apa yang berlaku kat atas. Okey, yang ni kita akan buat dia masuk ke atas balik. Jadi dia akan ulang balik apa yang dia buat ini. Jadi rutin ni hari-hari lah. So itu kita akan gunakan struktur kawalan ulangan. So dalam carta alih kita akan gunakan banyak guna tiga-tiga ni lah. Dia akan pusing-pusing. Tapi macam mana kita nak kaitkan carta alih dengan apa yang kita ada struktur kawalan ni, kita akan bincangkan lebih mendalam dalam bengkel yang betul-betul kita fokus kepada macam mana nak buat lah. Okay, hari ni kita just macam nak go through saja. Okay, baik, cikgu tengok ni contoh. Algoritma pseudocode carta alih. Baik, kalau cikgu tengok pseudocode, setkan bilangan lebah L kosong. So dia punya masalah dia adalah nak bagi macam mana lebah ni kira kawan-kawan dia, ada berapa ramai kawan-kawan dia dalam ni. So apa nak kena buat? Ayat pseudocode adalah ayat yang biasa ni. Tapi algoritma dia akan cerita tentang macam mana nak mengira kita punya lebah ni. So apa dia buat? Mula-mula sekali dia nak setkan bilangan lebah macam mana. Dalam otak dia fikir aku mesti set pada kosong. Okey. Untuk setiap lebah yang ada dalam sarang, dia kira tambahkan set bilangan lebah L kepada L tambah 1. Maksudnya, mula kosong. Dia jumpa lebah pertama, L 1. Tambah 1 lah. Tadi L kosong. Saya pergi tambah 1. Sekarang ni L dah jadi 1. Dia ulang balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7. Bila dia jumpa, dia dah tak jumpa lebah lagi, dia akan tamat. So, bila jadi macam ni, ini adalah dia punya pseudocode dan algoritma. Sebab apa? Dia ada melibatkan pengiraan dan dia melibatkan logik. Akhirnya dia menjadikan satu carta alih macam ni. Okey. Macam mana jadi carta alih macam ni? Ini kena in detail. Kita akan belajar secara mendalam. Kalau ada dalam bengkel seterusnya, macam mana kita nak buat.
Okey, sebab tu saya tak fokuskan kepada penggunaan hardware sangat pasal yang ni paling penting. Bila ada macam ni, hardware kita insya-Allah tak ada masalah cikgu. Okey. Jadi ini adalah daripada sini tukar kepada bentuk carta alih. Okey, maknanya mula ayat pertama tu jadikan kotak pertama, set L sama dengan kosong. Okey, itu bila masuk seterusnya kita ada lebah. Okey, ada lebah, ya dia jumpa L jadi tambah 1. So dia jumpa lebah, L tadi kosong, jadi kosong tambah 1 jadi 1, dia patah balik. Dia patah balik, masuk sini ada lebah lagi tak? Ada, tambah lagi, tambah. Sampai last sekali, ada lebah lagi tak dia jumpa? Tak ada, dia akan tamat. So inilah cerita macam mana algoritma daripada dan pseudocode digabungkan dan akhirnya dijadikan satu carta alih. Okey. So baik. Jadi itu flow dia. Cikgu tahu satu masalah. Okey, dapatkan satu algoritma dan pseudocode untuk selesaikan masalah tu dan akhirnya wujudkan satu carta alih. Okey, jadi bila dah wujud satu carta alih, barulah kita boleh buat ini. Okey, ini contoh cikgu Okey, tapi bila kita pergi kepada menghasilkan produk atau projek, okey, kita dah cerita masalah lain lah, maksudnya situasi dia dah berbeza. Okey, baik. Kita tengok. Okey, yang ini saya serahkan pada Encik Azril. Boleh? Mana Encik Azril? Hilang dah. Okey, yang ni mikro pengawal Cikgu Marul lah. Saya buat mic je. Oh ya ke? Okey. Okey. Sebab saya ingat semalam kita janji sampai start 9 je. Okey. Okey, baik. Tak apa saya orang. Baik. Baik, dah ditambah ya. Okey, tambah. Tak perasan. Okey, baik. So sekarang ni, dalam kelas cikgu nak guna microbit boleh, nak guna Arduino boleh. Yang ni microbit cikgu Yang ni microbit. Yang ini adalah Arduino Uno. Arduino satu lagi Arduino Nano, kecil sikit. Pulanglah, harga lebih kurang je. Kemudian satu lagi ni adalah Raspberry Pi. Cikgu boleh pilih mana-mana. Tapi Raspberry Pi ni agak complicated nak pakai lah sebab dia lebih kepada, dia dah jadi macam super komputer. Dia komputer yang kecil tapi dia memang pasang LCD semualah. Mana ni kita boleh pakai sebagai komputer lah. Okay, kebanyakannya kita akan guna dua ni lah untuk block coding. Okay, setakat ni ada dua. Tak pasti ada lagi tidak yang lain. Kita boleh carilah nanti. Okay, tapi yang penting adalah platform cikgu. Bila cikgu pilih makro pengawal, cikgu pastikan dia boleh diatur cara menggunakan atur cara blok. Okey, microbit memang tentu boleh. Arduino Uno ni boleh. Okey, so kita boleh pilih mana-mana. Okey, dia sebenarnya competition dari segi harga dan function. Okey, microbit ni dia dah banyak sensor kat sini cikgu. Dia dah ada beberapa sensor lah dan dia dah ada LED, LCD semua, LED semua kat sini. Okey, dia ada Bluetooth semua dah. Dia dah banyak dalam function dalam microbit, sebab tu harga dia agak mahal sikit. Tapi dia ada function lebih, iaitu dia ada sensor yang lebih. Okey, untuk Arduino Uno pula, dia basic je cikgu. Sensor semua kita sambung keluar. Maksudnya daripada kosong lah, sensor kita tambah daripada apa yang kita ada beli kat luar, kita tambah. Okey. Jadi untuk kita ajar murid, cikgu kena ingat kita fokus pada 3. Yang pertama adalah kita punya cahaya, yang kedua adalah bunyi dan yang ketiga adalah pergerakan. Okey, dia nak ada tiga-tiga. Kalau ikut SKP lah, dia nak ada tiga benda lah. Okey, jadi untuk microbit ni, kalau cikgu nak tambah pergerakan, okey, cikgu kena tambah satu lagi iaitu kita panggil sebagai extension. Dia ada extension dia, harga dalam RM20 kot, saya tak ingat sebab saya pernah beli dulu. Okey, dan cikgu kena tambah extension tu supaya kita boleh cucuk sebab kita punya kita punya motor servo tu dia bentuk lubang tu, kita kena cucuk dia kat sini tak ada, kat microbit dia tak ada, dia macam lepeh je. Jadi kita kena ubah sesuai sikit lah. Okey, dan microbit ni version pertama ni. Version kedua dia dah ada sekali dengan buzzer. Jadi kalau version kedua cikgu pakai untuk bunyi dengan cahaya dah selesai, cuma tambah pergerakan lah, itu kita punya servo motor. Tapi kalau cikgu guna Arduino Uno ni, okey, semuanya kena pasang sendiri kecuali kalau cikgu pakai shield. Okey, shield yang saya gunakan dalam kit lah. Okey, shield tu semua dah ada dah. Ada sensor semua ada atas tu. Okey, itu shield lah. Kalau guna shield kita gunakan Uno lah. Tapi kalau cikgu tak nak guna shield, cikgu beli Arduino, cikgu nak pasang LED, cucuk dekat breadboard, semua pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan masa dah nantilah Encik Azril terang pasal mic, saya akan terangkan pasal, lepas tu saya akan terangkan pasal Tinkercad, macam mana nak guna Tinkercad. Okey, baik. So, jadi kita punya board ni, dia mesti ada bahasa pengaturcaraan. Okey, untuk kita punya microbit, dia gunakan Python. Okey, dan untuk Arduino Uno kita gunakan C. Okey, cuma
untuk program yang cikgu pakai untuk ajar murid, kita dah gunakan block coding. Lepas tu di belakang block coding tu dia akan hasilkan C dengan Python ni. Cikgu jangan fikirlah. Hanya cikgu fikirkan macam mana nak susunkan logik melalui apa yang dah dibincangkan dengan murid daripada kita punya catat alih semua. Okey, baik. Jadi, bahagian perkakasan, okey, cikgu kena kenal pasti komponen yang cikgu nak pakai tu, okey, adakah dia jenis input ataupun dia jenis output. Okey, yang itu paling penting sebab kalau cikgu nak bina satu projek, dia mesti ada input lah, maksudnya kita nak buat automation, dia mesti ada satu input. Input tu iaitu sensor, penderia, kita bagi penderia, okey. So dalam ni cikgu boleh design lah, nak guna penderia sentuhan ke, nak penderia cahaya ke, penderia suhu ke, bergantung pada cikgu punya ni. Tapi yang paling murah 3 ni lah. Penderia sentuhan selalunya Swiss biasa, penderia suhu iaitu ada satu ni paling murah LM35. Okey, satu lagi penderia cahaya kita pakai LDR. So ada 3 yang ni. Okey, output macam biasalah, output kita nak 3, mesti ada lampu. Okey, selalunya kita LED lah paling murah, LED. Mesti ada bunyi, kita guna buzzer paling murah. Dan yang ketiga adalah pergerakan. Pergerakan ni kita gunakan servo motor. Servo motor sebiji pun RM8, RM7 boleh dapat. Okey, jadi untuk bajet memang kita akan ada 3 ni lah. So kalau cikgu ada lebih bajet, cikgu boleh gunakan motor biar lain. Yang itu boleh gunakan motor driver. Okey, so untuk perkakasan dan hardware, okey, so kita kena fokus kat sini. Okey, input apa cikgu nak pakai, output apa nak pakai. Proses ni adalah kita punya mikro pengawal tadi lah, kita dah pilih awal-awal. Okey, tapi untuk menghasilkan satu projek, kenal pasti dulu input apa, output apa. Okey, berdasarkan situasi. Bukannya main pilih je cikgu, dia mesti berdasarkan situasi yang kita bincangkan untuk kita selesaikan. Okey, baik, tu. Ni apa benda ni? Okey, so yang ini peralatan yang kita boleh gunakan lah. Ni je sekadar cadangan. Okey, ni Arduino Uno dengan kabel. Untuk handphone mesti ada ni, OTG ni. OTG ni beli kat kedai DIY RM1 je. Saya pernah beli RM1. Okey, yang ni cikgu. Dalam kit ada free Dalam kit free Okey, saya beli kat ni. Ni Saya beli dekat DIY je RM1. RM1 ke RM2.50 saya beli. Yang ni satu lagi contoh. Yang tu wire ni dia macam cucuk je. Okey. Yang ni ada jual dekat DIY. Cikgu boleh belilah kalau balikkan kita dah ni, cikgu boleh beli. Cikgu boleh tengoklah. Okey. Lepas tu telefon pintar lah. Lebih baik Android 6 ke atas. Okey. Kemudian yang ni optional, penderia ni. Kalau cikgu tak nak guna penderia ni, nak guna ni sebab apa? Yang ni cikgu gunakan dia macam apa? Dia dah ada atas tu semua. Yang ni kat Shopee berlambak cikgu. Tapi kalau dengan Cik Azri kita orang satu set kan lah. Tapi untuk kat Shopee ada banyak. Okey. Ini cahaya semua. Cahaya dah ada, LED, penderia pun dah ada dah. Okey. Pergerakan pap masuk sini. Ni pun dah ada buzzer. Kat sini pun dah ada buzzer dah. Okey. Dan yang ini ni penderia ni berapa ringgit Cik Azri? Kalau kita beli RM18 tu. RM18 RM18. Campur dengan ni dan ni dalam RM20, dekat RM40 lah. Campur yang ni, servo motor ni dia ada yang RM7 apa semua. Servo motor cikgu jangan main beli je cikgu. Sebab dia ada 2 jenis. Satu servo motor yang 90 darjah 180 darjah. Satu lagi servo motor 360 darjah. So kalau cikgu tersalah beli servo motor yang 360 darjah, dia punya pergerakan dia akan jadi macam roda. Ada macam apa? Macam tayar, dia gerak sentiasa je. Okey. Jadi cikgu baik cari yang 180 darjah punya. Okey. Tak apalah, tu ada design. Okey, baik. So inilah untuk mencapai DSKP kena ada cahaya, kena ada bunyi, kena ada pergerakan. Okey, itu cadangan saya. Okey, kemudian apps lah. Untuk kali ni kita gunakan apps Make lah untuk kita buat satu projek contoh. Okey, jadi situ kita akan belajar cara nak guna lah. Okey, baik. Proses. Okey, ni untuk murid. Apa yang nak kena buat cikgu Ini untuk murid. Jadi dia ada, saya dah cadangkan lah, ni cadangan saja, bukannya compulsory, ni cadangan saja. So apa yang nak kena buat dalam kelas? So bila murid kita bagi satu tugasan, kita bagi dia satu situasi untuk diselesaikan. Okey, ini sebenarnya adalah macam cara mereka berfikir lah, kita nak merangsang mereka berfikir. Okay. So kita minta dia orang fahamkan situasi apa yang perlu diselesaikan. Okey, daripada situ suruh minta dia orang binakan satu pseudocode. Okey, bincanglah kita bincang. Dia biar situasi tu biar simple cikgu. Tak payah pening-pening. Cikgu jangan beria-ria sangat. Okey. So kita gunakan situasi tersebut, kita bina satu pseudocode untuk selesaikan masalah tu.
Lepas itu dah bina sudut kod kita rasa sesuai, kita binakan yang ketiga iaitu catat alih berdasarkan sudut kod tu. Okey, dah tahu dah catat alih ni, okey kita dah tahu dah apa nak selesaikan semua. Kita buatlah, kita carilah perkakasan apa yang perlu digunakan untuk selesaikan situasi tersebut. Kalau perlukan LED 5 biji, letak 5 biji. Kalau perlukan buzzer 10 biji, letak 10 biji. Okey, dan mengikut pengawal apa nak guna semua kita gunakan, tetapkan pada step yang keempat. Okey, bila dah step tu, kita perlu pasangkanlah komponen-komponen tu. So kita akan binakan atur cara blok berdasarkan catat alih yang kita buat pada nombor 3 dengan nombor 2 ni. Okey, kita akan buat atur cara tu berdasarkan catat alih 3 dan sudut kod nombor 2 ni. Okey, kemudian kita akan muat naik, uji ke atur cara tu, capai tak situasi yang kita nak tu. Maksudnya capai tak penyelesaian pada situasi tersebut. Kalau capai, kita teruskan. Kalau tak capai, kita kena ulang balik proses yang tadi. Iaitu bina balik sudut kod, betulkan balik sudut kod dan kita betulkan balik catat alih dan kita betulkan atur cara dan kita akan kembali balik nombor 6 ni. Kalau dah okey, minta murid bentangkan projek tu. Okey, buat macam presentation simple lah. Okey, ni projek kita orang. Mungkin boleh buat kumpulan 3-4 orang kan. Jadi murid tu boleh belajar bercakap. So yang penting adalah murid boleh bercakap, boleh terangkan apa yang diorang buat. Kita dah capai dah. Maknanya kita boleh capai mereka punya skill abad ke-21, mereka boleh bercakap dengan kita, dia boleh explain apa benda tu. Jadi keyakinan diri tu akan bertambah lah sebab fokus kita, kalau kita ajak A, B, C, D sampai habis tapi budak bila bercakap tak boleh ataupun tak faham apa dia buat, tak guna juga. Okay, so ini adalah proses saya cadangkan, bukan compulsory, saya cadangkan step by step apa yang murid kena buat. Okey, jadi daripada step by step ni sebenarnya cikgu kena serasikan dengan DSKP, iaitu standard pembelajaran dan standard prestasi. Okey, kat mana cikgu nak uji standard prestasi 1? Okey, tahap pengurusan 1, tahap pengurusan 2. Kat sinilah cikgu boleh ubah suai. Okey, tapi itu adalah kaedah pedagogi. Nanti kita bincangkan dalam bingkai seterusnya jika perlulah. Okey, so itu proses dia. Okey, so sekarang ni bahagian ni saya serahkan pada Encik Azril. Ada nak tanya tak? Nak tanya saya akan cuba jawab sebelum kita pergi kepada ni. 5. Okey. Jatuh bila air. Ada soalan ke? Ada soalan tak sebelum ada soalan tak? pada mic? Tak ada Okey, cikgu-cikgu boleh tanya cikgu-cikgu. Siap dah. Saya punya perbincangan lebih pada pedagogi lah, maksudnya apa yang cikgu nak buat dalam kelas. Sebelum ni hanya JU sahaja yang kita hantar. So selepas keluar satu sirkular, cikgu-cikgu dah tak boleh jadi JU. So JU adalah orang JPN. So saya lah JU RBT tu. Jadi untuk memudahkan kerja saya, pucuk dicita ulang datang. So kecil tapak tangan biru saya tadahkan. Jadi Cikgu Ma'ruf dah JU saya pula sekarang. Okay, terima kasih banyak-banyak. Banyak sangat membantu negeri Pahang lah. Kalau tidak saya lah kena explain ni. Macam mana semua perkara ni mikro pengawal daripada A sampai Z. So sekarang bonus lah untuk cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu kalau ada soalan, hopefully cikgu-cikgu pernah lah dengar term-terms tu algoritma, okay. Banyak term-terms lah yang bagi saya mungkin baru bagi setengah-setengah cikgu dan macam saya memang bidang engineering. So bagi saya benda tu sinonim lah dengan saya. Cuma kalau dulu kan cikgu KH, so mungkin tak pernah dengar. Jadi kalau ada apa-apa soalan cikgu tanya je direct dengan Cikgu Ma'ruf dengan Cik Azril. Ya, betul tu. Okey, soalan ni apps ni tak boleh tak buka guna PC ke? Okey. Untuk PC kita gunakan M-Block. Kita tak gunakan ni sebab apa? Kita memikirkan masalah di mana bukan semua sekolah mempunyai PC ataupun laptop. Jadi yang paling dekat dengan kita adalah handphone lah. Jadi sebab tu kita orang cuba cari juga platform handphone ni sampailah jumpa apps ni. So apps ni pun kita cuba dan sebenarnya untuk buka rahsia saya gunakan apps ni untuk hantar saya punya murid tahun lepas pertandingan inovasi yang dapat perak. Saya gunakan apps ni sebenarnya sebab murid saya dah last minute buat kerja. Okey, hari ni nak hantar, hari ni baru nak siapkan. Jadi orang ke airport lah. Okey.
Okey, Okey, saya sambung Cikgu Wan Kamaru tadi saya dah jawab untuk gunakan Macbook. Okey, Cikgu Haikal Hamzah. Itu dekat klinik tu. Cikgu Haikal Hamzah bukan servo boleh setting ke nak 90 darjah ke 180 darjah. Betul, kita boleh setkan. Dia ada 2 jenis cikgu. Servo motor ni ada 2 jenis. Satu yang jenis di maksimum dia 180 darjah. Satu lagi dia ada satu lagi 360 darjah. So 360 darjah ni dia tak ada limit. Dia boleh pusing je. Dia boleh pusing. Contoh kalau cikgu buat 360 darjah kan. Okey, dia akan pusing 360 darjah. Dia akan bergerak ke depan lah. Tapi kalau kita beli servo yang 180 darjah, kita letak 360, dia akan maksimum sampai 180 je. Kemudian kalau nak, kita patahkan balik 90 darjah. Tapi kalau kita guna yang 360, cikgu letak 360 darjah koding pertama. Koding kedua, cikgu letak 90. Dia tak patah balik cikgu. Tapi dia akan pusing balik arah yang sama 90 darjah. Okey, itu konsep dia lah. Okey, dia guna mana arah sangat tinggi untuk budak skor rendah. Macam mana DSKP? Okey, betul. Microbit boleh guna coding apps tak? App dia stable tak? Okey. Macrobit memang ada satu apps dalam Android. Okey. Dia make code. Dia tergerak dia baring saya. Dia make code. Tunggu pagi lah. Boleh. Okay. Dia guna make code je Bila dia guna make code. Jadi make code ni dia kena ada Bluetooth. Sakit. Okey, dia menggunakan Bluetooth. So dia punya coding tu dia akan gunakan gunakan Bluetooth lah untuk upload. Setakat ni wire saya tak pernah cuba lagi. Okey, Microbit yang gambar rimau kat depan tu boleh guna lagi tak? Gambar rimau. Biar saya tengok. Ada gambar rimau. Gambar rimau ke? Tak kisahlah. Ada Microbit di kotak dia gambar rimau. Oh ya ke? Saya tak tahu tu. Microbitnya. Okey, baik. Untuk Macrobit tak kisah sebab Macrobit baru keluar version baru. Yang tu ditambah dengan speaker, bukan speaker, buzzer. Okey, tapi yang lama boleh pakai, tak ada masalah. Sama je. Tapi kena tambah lah maksudnya untuk Macrobit yang dah beli version 1, cikgu kena tambah buzzer, cikgu kena tambah motor untuk lengkapkan DSKP. Okey, fokus kita DSKP cikgu. So kalau cikgu kata tak perlu ni, okey, susah. Baik, saya tahu ada cikgu kata ini laras tinggi ni sebenarnya. Kalau kita tak bagi murid cuba, kita tak tahu tu aras tinggi ke aras rendah. Sebab apa? Saya banyak kali pergi pertandingan inovasi kat sekolah rendah. Saya pernah tengok sekolah rendah. Dia orang sebenarnya boleh buat, cuma cikgu lah sebenarnya. Faham? First thing first is cikgu terima betul-betul. Kalau cikgu rasa tak faham, berat hati nak faham, apatah lagi murid. Sebenarnya murid kita akan mula berfikir cara macam mana apa-apa pun dia berdasarkan apa yang cikgu bentangkan. Kalau cikgu boleh terima, cikgu boleh terangkan secara baik dengan murid akan boleh berfikir lebih lagi. Sebab apa? Kalau cikgu tak tahu, cikgu jangan takut. Cikgu boleh tanya banyak, cikgu boleh mesej saya, cikgu boleh Google, cikgu boleh YouTube. Okey. Bila murid tanya, kita tak dapat jawab. Cikgu relax je. Okey, sekejap saya tanya kawan saya, kan saya salah terang. Cikgu terus terang cikgu, jangan sombong tu. Saya tak tahu ni. Tapi kita takut nak terangkan. Jangan. Cikgu terus cakap terang ke murid, cikgu nanti saya cari maklumat lagi. Okey, nanti saya share. Jadi cikgu terus terang ke murid akan lebih respect kita. Oh, cikgu ni tak tahu tapi dia akan cari maklumat untuk kita. Okey, macam itulah. Okey. Nanti saya akan jelaskan nanti lebih lanjut mengenai make dan mungkin lebih mudah faham. Okey, Assalamualaikum semua. Kita akan buka soalan selepas presentation saya mengenai app make ni. Okey. Actually, banyak konsep, banyak cikgu saya rasa first time buat mikro pengawal, ia sangat menakutkan, saya faham. Actually saya punya expertise ialah mengajar computational thinking untuk tadika. So kebanyakan private school sekarang dia buat computational thinking sebab banyak orang tidak faham mengenai coding, computational thinking dan juga nak buat microcontroller semua ni. Tetapi untuk buat suatu projek atau mikro pengawal pengaturcaraan, dia punya kira macam parent dia punya bapa dia ialah CT, computational thinking, di mana kita harus fikir macam mana nak buat atau nak hasilkan step yang tadi Cikgu Maru ajar mengenai algoritma, mengenai step by step. So
apa saya buat ini ialah saya fokus kepada microcontroller. So kalau cikgu yang dah sedia, saya boleh buka Meet app sekarang. Saya akan ajar dan saya akan tunjuk mengenai satu program yang simple supaya kita belajar sama-sama. So saya rasa tak susah dan cikgu jangan risau sangat, kita buat silap tak apa. Bila kita faham mengenai basic program ni, kita akan tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah. Okey, sekarang apa saya buat ialah saya nak share screen saya punya phone untuk tunjuk bagaimana. Okey. Okey, ni aplikasi Make okey. Bila kita buka file Make ni, lihat ada banyak few learning project kit. Okey. Untuk hari ini ialah kita akan buat satu projek. So, di semua ni kalau siapa yang ada license boleh buka semua dan dia akan belajar konsep apa yang cakap, dia akan ada dia punya inilah, ada dia punya, saya tunjuk satu contoh. Contoh yang ni ialah siapa nak buat sendiri pun boleh, just cuma make sure semua part ni ada mengikut yang ni. Kemudian kalau klik di sini, nampak ni, sini adalah dia punya macam mana nak sambung wire. Yang ni adalah dia punya description. So kami dengan saya dan Cikgu Maru juga tengah berusaha untuk memastikan bahawa Make dibuat dalam bahasa Malaysia. Dan juga kita akan buat konsep macam ni lah nanti untuk projek sekolah-sekolah di Malaysia. So ini hanya untuk sebab di Korea diorang fokus kepada cikgu-cikgu di sana, dia suruh murid-murid buat di rumah. Kemudian di sekolah dia akan discuss. Dia punya konsep ialah rumah buat projek ni di rumah. Kemudian di sekolah ialah kita buat facilitate, kita jawab masalah dia, kita discuss apa lagi kegunaan, sebab tak cukup masa kalau nak kita just mengajar di sekolah kemudian buat projek lagi. So ni dia punya coding kalau dapat lihat. So ni sedikit complicated, saja nak tunjuk dulu. So cikgu-cikgu jangan risau. Okey. Untuk yang pertama ni apa kita buat? Okey, untuk projek pertama make sure klik sini my project ni. Klik my project. Kemudian okey, nampak ni kita add project. Kita add satu project kat sini. Add new project. Okey, seperti biasa kita namakan projek tersebut. Contoh kita nak buat okey. Okey, projek pertama kita buat ni. Okey, kita lihat ni adalah kita perlukan internet sebab dia akan connect pada dia akan menghubungi cloud untuk dapatkan cepat file lagi besar tu. Okey. Ni merupakan nampak tak ada sentiasa ada dua macam blok di sini Ni satu blok forever, satu blok ialah when Arduino is turned on. Nanti saya akan jelaskan perbezaan ni. Okey. Okey, pertama okay, kita buat satu projek yang sangat-sangat mudah. Kalau cikgu nak ikut saya pun boleh. Okey, sekarang ni contoh kita nak bagi arahan. Okey, arahan kepada micropengawal ataupun microcontroller tersebut ialah cakap okey, bila sahaja kita buka turn on microcontroller tu, saya nak salah satu LED sebab dekat microcontroller tu dia ada macam Arduino Uno, dia ada dekat nombor 13 tu, nama pin nombor 13, dia ada LED. So kita nak minta LED pin 13 turn on. Okey, ini arahan yang biasa. Dia buang muk tadi ni. Pin. Oh, tak ada tekan ke apa? Okey, boleh dengar
Okey, pin nombor 13 kita nak turn on. Kemudian kita harus bagi arahan nak turn on berapa lama ataupun sentiasa menyala. So kita klik kepada control, nampak ada control kat sini. So kita cakap okey, tolong menyala selama, saya bagi example 10 saat. Okay, so di sini apa yang kita bagi arahan kepada Arduino board tersebut ialah pada pin 13 ada satu lampu LED minta nyala selama 10 saat. Okay, so apa saya buat sekarang ialah saya akan sambungkan phone saya pada papan Arduino. Harap nampak clear. Okay. Saya akan tutup dulu. Okey. Boleh nampak ke? Nampak tak? Nampak. Nampak Nampak. Okey, kalau cikgu tak nampak, cikgu boleh besarkan video yang saya punya ni. Okey. Nampak Okey. Sekarang apa yang saya buat ialah saya sambungkan, ni ada, nampak ni ada OTG. Kemudian saya sambung kepada kabel Arduino. So ni kabel Arduino dia. Okey. So apa saya buat ialah saya akan upload di sini. Ni ada butang upload, nampak ni. Jelas ke video? Saya pun tak pasti sangat. Okey. Okey, tak apalah. Okay. Jelas. Okey, sekarang ni kita akan upload satu. Saya upload di sini. Atau nak save dulu pun boleh. Ataupun nak upload terus pun boleh. So, sekarang kita upload. So, apa terjadi ialah dia akan upload. So, nampak yang ni sebenarnya adalah yang pin 13 tu. Dia akan nyala LED. Nampak tak? Ada satu LED nyala. So, LED tu akan menyala selama 10 saat. Macam kita buat tadi. Okay. So, selepas 10 saat, sepatutnya dia akan sentiasa menyala sebab kita tak minta dia stop. So, apa kita buat ialah kita pergi ke LED. Okay, LED yang sama. Nampak ni. Kita turn off selepas 10 saat. Dan kita akan upload balik. Okay. So, sepatutnya selepas 10 saat, lampu tu akan stop nyala lah. Tambah masa Cik Azril. Tambah masa. Oh ya, wait. Oh tak, ni pakai apa? Pakai loop ke bukan? Tak. Dia akan follow apa? Okey, saya pun nak beritahu bahawa dia punya konsep programming block ni ialah dia sentiasa dari atas atau ke bawah. Yang ni kita tak pakai loop lagi Ini yang kita pakai when Arduino start. So, okey, kalau siapa saya harap mungkin tak berapa clear. LED 13 ni hanyalah untuk try kepada ni So, apa kita buat sekarang ialah saya nak ajar mengenai konsep loop. So,
saya akan drag ni. Kalau nak drag, make sure pergi dekat yang LED ni, nampak tu? So kita akan masuk kat sini. Okay. So apa kita nak? Kita kena plan dulu apa kita nak micro pengawal tu buat. So apa kita nak micro pengawal tu buat, tak susah. Saya nak pin 13 ni ataupun pin 13 ni adalah kita connect pada LED. LED built-in dalam UNO ni. Saya nak dia menyala 5 saat, tutup 5 saat. Lepas tu menyala balik 5 saat, tutup 5 saat. Ataupun 3 saat supaya nampak macam lampu lit lap hari raya. So apa kita buat ialah kita tukar saat ni misal kata 2 saat. Kemudian turn off pun kita tambah control, kita tambah lagi 1. Kemudian kita masukkan lagi 2 saat. So nampak kat situ? Nanti saya akan bagi yang lebih jelas. Okay, so apa kita buat ialah kita save dan kita akan upload sketch. Okay. So kita tengok apa jadi kat lampu yang ni. Ialah dia menyala. Lit up kiranya lah. Okay. Ni just apa kita cakap konsep dia lah. Okay. So ini merupakan konsep kalau kita tak pakai loop ni atau kita tak pakai forever ni, kita nak buat dia sebanyak, kita cakap kita nak repeat 10 kali je. Tak nak banyak-banyak. Ataupun repeat 3 kali. So kita pakai kat sini. So di sini apa kita buat ialah kita cakap Arduino ni turn on, repeat 10 kali atau repeat 5 kali. Pin 13 ni on, pin 13 ni juga off selama 2 saat setiap kali. So kita buat balik. Cik Azril, ni boleh share yang screen komputer, screen telefon tu kot? Itulah. Tapi biar upload dulu. Okay, tu share screen phone tu. Sebab cikgu nak tengok apa dia punya clear tak clear tu. Saya screen zoom. Mana hilangnya? Oh, screen. Okay. Okay, nampak tak cikgu? Ni. Okay. So, kalau semua tengok Arduino turn on, kita repeat and then turn on, turn off. Okay So ini merupakan konsep. Kalau kita nak buat sentiasa forever tu, untuk loop yang kita panggil ulang alik tu, kita pergi ke forever. So tak susah, just klik yang blok paling atas ni, then drag ke sana. So ni maksudnya kita akan buat sentiasa lah. So ini adalah salah satu projek yang mudah. Dan kita ada juga yang kalau di dalam kita buat algoritma yang tadi pasal yang lebah tu adalah konsep yang sama, di mana dia akan kira satu-satu sampai 10 kali lah yang tadi tu, yang repeat 10 kali. So cikgu-cikgu, kita akan buat just projek kedua. Ni saya share. Okey, kita akan buat projek ni. Okay, dari blok tanpa key ada tak? Okey. Jom kita buat satu projek
di mana kita keluarkan bunyi nyaring, maksudnya kita pakai buzzer, dan apabila kita tekan satu switch, dia bunyi dia mendatar dan satu lagi bunyi nyaring. Okay. So saya share dia punya carta alih adalah seperti berikut. Kita buat mula, kemudian kita, yalah, ni dia punya carta alih dia. So, okay, apa kita nak ialah bila kita tekan satu butang pada shield, dia akan buat bunyi nyaring, satu lagi butang dia buat bunyi yang mendatar. So, apa untuk dibuat program ni ialah kita harus masukkan shield. Kita letak shield tu di atas papan Arduino lah. Kalau siapa yang boleh nampak. Ada nampak kan di video saya punya video tu? So cikgu just tekan saja. Siapa yang ada kit ni lah. Kalau tak ada pun tak apa. Just saya nak tunjuk. Untuk kelas kedua mungkin saya tunjuk lagi detail lah. Nak gimana lagi? Nak gimana lagi? Ya. Okay. Okay. So saya akan share screen balik. Aku ni ada Zoom pula dah. Yang aku lari tu. Bukan kelas ni yang... Mic tutup cikgu. Okey cikgu-cikgu. So kita akan buat satu... kita akan buat, kalau cikgu boleh drag yang apa tu? Kalau cikgu boleh drag blok seperti yang ini, saya akan... So yang ni kita delete. To delete just klik pergi macam letak ke kiri saja, lepas tu dia akan delete. So kita buat operator ni adalah macam kita nak dia punya algorithm tu lah, if, or. So untuk yang ini kita guna forever. So ni letak tepi, kita guna forever. Okay. So kemudian kita letak if. Macam panjang pula ni Okay. If. Cikgu ikut color warna je daripada kalau cikgu tengok yang slide yang kita share ikut Google Share tu. Cikgu tengok ada situ ada contoh. Ataupun siapa yang ada buku pun ada dalam buku tu. So cikgu tengok warna tu bersesuaian tak. Kalau macam kalau hijau, hijau lah. Kalau macam if tu nampak ada operator tu hijau. Lepas tu tengok bentuk dia. Kalau bentuk dia macam ada sudut kat tepi tu, dia sudut kat tepi lah. So saya akan tunjuk. Kalau lagi satu, kalau nak besarkan pun boleh. Besarkan, nampak tekan plus ni. Dia akan besarkan, yang tekan yang ni akan kecilkan. Okay. So sekarang ni untuk kita buat ialah kita kena ada satu function if, and then dia akan ada read digital pin tu adalah dia punya input dia. Kemudian sama dengan kosong. Okay. So kita pilih yang sama macam ni. Okay. Kemudian read digital pin tu, yang ni dia punya switch. Betul kan Cikgu Maru? Switch kan? Ya. Switch pin berapa Pin 2 kalau ikut ni. Pin 2 ya. Pin 2 dan pin 3. Yep. So read digital pin. Okay. Pin 2. Sama dengan kosong. So apabila kosong tu maksudnya bila kita tekan dia jadi kosong lah. Dia switch dia 1 kosong. 1 tu and then 1 kosong. Saya tak pasti kosong tu on ke? Ke 1 on? 1 yes. Kosong kita tekan. Kosong tekan maksudnya on lah. Maksudnya activate. So 1 tu maksudnya off. Maksudnya dia dalam keadaan terbuka. Okay, so buzzer kita guna piezo buzzer. Nampak yang warna biru tu. Okay. So kita buzzer ni kita boleh control. Nampak. Okay, saya masukkan kat sini. Okay, saya buat perlahan-lahan supaya cikgu boleh ikut. Buzzer kita sebab dia ada bagi nombor pin. Kalau cikgu tengok dekat papan tu,
dia ada tulis kat situ pin number mana. Kat sini ialah pin number 5. Oh, pin number 5. Nanti kejap lagi saya akan tunjuk dia punya video. Kemudian play tone tu 523 tu high lah maksudnya. Kalau banyak boleh tak banyak. Okay. And play for gunbeat. Okay. Okay, kalau cikgu nak lagi lebih mudah, cikgu just copy, duplicate saja. Tekan apa? Click and hold. Tersebut and duplicate. So dia akan ada satu lagi. So kita letak bawah. Okay. So untuk switch yang nombor 2, button nombor 2, dia punya pin dia adalah 3. Kejap lagi saya explain macam mana. Kemudian apabila butang nombor 3 ni ditekan, kosong tu tekan maksudnya on, bukan dalam keadaan terbuka. Buzzer akan bunyi pada yang lebih rendah. So kita akan pilih yang ni. Okey. Cikgu jangan risau, nanti saya akan jelaskan semula juga. So dia akan ni. So ini merupakan dia punya programming dia lah. So apa kita buat ialah kita akan upload kepada sekejap saya upload kepada ni. Okay, so kalau tengok video ni, boleh nampak Okay, kalau tengok video ni saya akan upload. Okay, saya upload. So apa jadi ialah sepatutnya kalau tekan butang ni akan bunyi lain. Kalau boleh dengar lah. Betul, kalau tekan butang ni. So apa yang kita buat ialah kita bagi satu input dia ialah butang ni. Dia punya kira butang ni sebagai input, kita tekan dan microcontroller dia proses dan kita dah bagi arahan kepada microcontroller tersebut apa terjadi jika kita tekan butang ni. So saya dah cakap tekan butang A bunyi nyaring, tekan butang B bunyi tak nyaring. So output dia ialah buzzer ni lah. So di situ kita dapat proses dia input, proses dan output. So input, dia punya input ni and then output ni. So, kita ada juga beberapa contoh tapi kalau saya tunjuk nanti macam lama sangat. So saya nak kita ada juga motor dan juga beberapa input yang lain. So kita selain daripada yang ini, okay, saya akan share video. Ada ayam je. Ayam pun ada. Okay, servo motor pun kita boleh buat menggunakan projek yang sama. Okay, dan juga LED. Tapi servo motor pun konsep dia sama. Kita tekan butang ni, servo motor boleh bergerak menggunakan coding yang sama. So ini merupakan basic apps dari Make. So saya boleh jelaskan lagi tapi nanti takut lebih daripada jangka masa yang ditetapkan. Tetapi saya boleh buka kepada soalan kalau siapa yang tak tahu dan saya serahkan kepada Cikgu Maruf untuk buat yang pasal Tinkercad. Lepas tu selepas habis ni boleh tanya soalan lagi saya standby. Okey, terima kasih Okay, Cikgu Maruf boleh sambung. Okey. Baik. Tak ada ongkos lah. Siapa yang buku cakap tu? Kawan-kawan, okey. Saya baca dulu komen cikgu-cikgu ni. Macam-macam ke Ni setiap ayam pula. Okey. Baik, ada satu cikgu tanya kat saya direct. Okey.
Cikgu ni tanya dari saya. Siapa-siapa dia bergema. Okey. Okey, baik. Okey, testing mic. Okey, ada tak cikgu-cikgu nak tanya yang mengenai aplikasi Make ni? Kita akan juga upload video macam mana penggunaan dia nanti. Tetapi untuk buat masa ni, kalau ada soalan yang kurang faham ataupun nak tunjuk contoh apa yang cikgu buat di rumah masa try apps ni, boleh juga beritahulah sekarang. Okey. Baik. Ada cikgu tanya direct saya. Kenapa dia bergema? Test mic. Okey. Bergema ke tak? Tak. Okey. Baik, ada cikgu direct message saya dekat dalam Zoom. Dia tanya cikgu pasal Tinkercad. Okey, saya akan explain pasal Tinkercad sekejap lagi lah. Okey, baik. So pengetahuan cikgu, apps ni ada dalam iOS, dia ada dalam Android. Okey, dan benda ni apps ni hanya digunakan untuk mobile phone sahaja, smartphone lah. Okey, kalau cikgu nak guna pada MacBook, cikgu nak guna pada laptop, okey, cikgu kena guna M-Block. Okey, untuk Arduino lah. Okey, cikgu guna M-Block. So M-Block tu kita tak cover hari ni. Kita cover untuk Mac saja sebab kita fokus kepada penggunaan handphone. Sebab kita tahu sekarang ni majoriti murid dah ada handphone sendiri dan diorang boleh pakai handphone tu untuk belajar lah. Jadi kita gunakan sepenuhnya lah untuk belajar. Okay, baik. So saya akan sharekan saya punya screen untuk Tinkercad. Sekejap cikgu. Padam dulu. Tolong on mic, tak dengar. Cik Ma'ruf. Cik Ma'ruf. Okay, sorry. Tak perasan unmute. Okay, sorry. Baik, untuk saya jawab soalan Cikgu Rizwan memang guna phone untuk kita ni. Memang apps Make ni hanya guna untuk phone sahaja. Okay, memang untuk phone sahaja. Jadi kita kalau nak guna laptop atau MacBook, kita akan pakai M-Block. Okay, tapi platform yang sesuai adalah kita bagi murid lah. Murid belajar sendiri, jadi kita tak perlu sediakan device yang banyak. Murid boleh bawa device mereka sendiri untuk belajar, jadi kita pakaikan phone lah. Okay. Yang kedua, Cikgu Nur Ain Abdul Rahman, dia kata dia tak ada basic elektronik. Okay, jadi macam mana dia nak belajar? Baik, kalau cikgu tak ada basic elektronik, tak ada menjadi masalah. Sebab tu saya kata, cikgu tekankan dulu macam mana cikgu nak fahamkan tentang menghasilkan pseudocode, algoritma dengan carta alih. Okay, daripada situ baru kita akan belajar sikit-sikit tentang programming. Saya tahu banyak kan cikgu ada yang belajar BM lah apa semua, betul. Itu yang berlaku di sekolah menengah juga. Cikgu-cikgu kebanyakannya banyak yang masih tak boleh faham lagi, jadi masalah. Tapi tak apa, kita slow-slow. Okay, tutorial ke apa ke, saya boleh buat untuk cikgu. Tapi mesti based on keperluan, maksudnya cikgu perlu, saya buat. Maksudnya sebab saya tak boleh nak bersediakan yang kita tahu akan masalah. Okay.
Saya akan sharekan saya punya Facebook, mana cikgu-cikgu boleh cari saya punya page Facebook. Okay, Facebook Great Teacher Ma'ruf, ataupun saya punya channel YouTube Great Teacher Ma'ruf juga. Cikgu boleh cari kat dua channel tu untuk kalau ada apa yang cikgu nak tanya ke ataupun nak apa ni, saya boleh buatkan video. Okay, guna BlueStack. Okay, cikgu boleh guna BlueStack dengan okay. Cikgu-cikgu boleh guna BlueStack untuk kat PC dan guna apps Make ni. Cuma masalah dia tak boleh upload kepada Cikgu Ma'ruf tak dengar suara. tak dengar? Dengar tak ni? Testing. Dengar. Dengar Dengar jelas. Dengar jelas. Oish. Okay, sorry. Dengar. Sebab tadi ada yang terlupa off phone mic. Dengar sangat weh. Teruk sangat ni. Okay. So Clear. yeah. Okay, apa nama apps pada phone tadi kita guna Make tadi lah. Ada. Okay. Apps Make ni lepas tahun kena bayar sendiri ke? Tak. Memang ada free. Okay. Apps Make ni percuma. Yang kena bayar tadi tu adalah kelas dia sebenarnya. Yang tu tak perlu bayar. Okay. Yang tu kalau cikgu nak beli terpulang lah. Maknanya kelas-kelas dia lah. Tapi untuk penggunaan dalam kelas, kita memang guna paling basic iaitu programming tadi lah. Yang tu memang percuma. Okay. Percuma. Okay. Jadi jawapan saya pada BlueStack tadi, boleh install BlueStack kat PC. Tetapi nak upload, kena cari jalan lain. Okay. Baik. Sekejap lagi tak? Tipulah kau tak dengar. Loud and clear. Okay. Bagi link app. Okay. Cari FB Cikgu Ma'ruf tak jumpa. Bagi okay. Cari kat Facebook lah. Great Teacher Ma'ruf. Satu tu je. Okay, tak apa. Yang tu banyakkan saya share untuk ni lah. Okay, baik. Sekarang ni saya nak share pasal ni. This one. Okay. Baik. Bila cikgu nak ajar, okay, selain daripada mungkin cikgu rasa macam tak ada barang kan. Okay, jadi apa kita buat? Kita akan pergi kepada Tinkercad. Tinkercad.com cikgu. This one Tinkercad.com. Okay. Tinkercad.com. Okay. Yang ini dia ada beberapa function lah. Okay. Kita boleh bina 3D modeling. Okay. Kita boleh gunakan untuk elektronik. Okay, baik. Apa yang kita kena buat? Okay. Cikgu boleh pergi, okay, cikgu first time masuk kan? Okay, cikgu first time masuk, cikgu jangan tulis join now. Okay, cikgu pergi pada sign in saja. Okay, so cikgu pergi pada sign in with Google. This one. Okay, jadi cikgu pilihlah akaun delima cikgu. Contoh macam ni kan, akaun delima cikgu, saya pun ada banyak 2 akaun ni. Okay, cikgu gunalah akaun delima cikgu untuk sign in. Okay, password semualah. Okay, dan tekan next. Ini paling simple lah. Okay, nak tunjuk kat murid Okay, baik. So, cikgu gunakan akaun delima. Sebab tu saya memang, saya galakkan gunakan akaun delima lah untuk mudah. Okay, jadi ini ada dashboard. Ni dashboard saya dah pakai. Jadi dia adalah kalau first time pakai dia akan jadi macam lain sikit. Okay, dia ada 3D design. Dia ada circuit. Okay. Dia ada code block dan ada lesson. Okay. Ni Tinkercad. Baik. Tapi kita fokus kepada circuit. Okay. So, kita boleh create circuit baru. Okay. Ni untuk ajar online contoh cikgu. Kalau cikgu nak tunjukkan cara ni nak pasang ke wiring apa semua, kita gunakan ni. Okay. Kelebihan Tinkercad ni, cikgu nak ajar guna microbit pun boleh. Cikgu nak ajar guna Arduino Uno pun boleh. Dia ada 2 pilihan. Okey, apa saya buat? Okey, saya nak guna microbit. Contoh lah cikgu lari sikit pada ni, microbit. Okey, dia ada banyak contoh microbit. Macam ni Okey, dan kalau cikgu nak guna Arduino, dia ada bagi Arduino. Ni contoh lah cikgu Tapi untuk kita buat, okey, kita ambil pada komponen all. Okey. So kita kat sini cari Arduino. Okay, ni untuk cikgu lah. Okay, baik. So tarik sini, klik sini, tarik. Dia akan ada Arduino Uno. Okay, jadi apa nak berlaku? Okay, kita nak program, kita klik pada code. Okay, dia ada code dalam code block. Cuma dia beza sikit lah. So kita buat kat sini. So code block ni, contoh kita nak buat di sini,
Okey. So kita buang dululah. Okey. Oh. Delete block. Okey. Sekarang ni dekat papan Arduino tu, okey, kalau kat Arduino tu dia ada ni nombor cikgu. Yang tadi Cik Azril cerita tentang 13 apa semua, okey, dia ada nombor ni cikgu. Okey, saya besarkan. Okey. So, 0 sampai 13. So kalau kita nak gunakan pin 13, okey, automatic pin 13 dia sama dengan LED kat sini. So LED sini. Jadi sekarang ni kalau cikgu nak buat, okey, saya buat sini set pin 13. So saya setkan nombor 13 di sini. Saya setkan nombor 13 ni kepada high. Maknanya dia akan menyalakan lampu lah. Okey, kemudian kita nak wait dia 1 second. Okey, kemudian kita boleh duplicatekan dia untuk hasilkan ni. Jadi kita letakkan low. Jadi apa berlaku? Blok ini dia akan menyalakan pin 13 yang ni, 13 ni, okey, saya besarkan lagi. Ni pin 13 ni, dia bersambung LED ni 13 ni dia akan menyala. Nyala, kemudian lepas 1 saat dia akan padam. Jadi kita tengok bila kita buat simulation, start simulation. Okey. LED ni akan menyala. Okey. Jadi ini contoh je nak tunjukkan contoh lah. Contoh untuk cikgu nak mengajar tapi tak ada kit. Kita guna ni. Sebab apa? Dia ada blok coding juga. Okey, dia pilihan cikgu blok coding juga. Okey, untuk murid kita minta macam ni juga. Dia coding dia blok dia lebih kurang cikgu. Okey, cuma kita boleh setkan lah kat sini. Okey, murid-murid ikut kamu punya make okey, buat programming macam ni. Demi susunan dia macam ni. Okey, so kita akan buat macam tu. Okey, kita nak stop, kita akan stop simulation lah. Okey, contoh cikgu nak letak servo motor. Kat sini pun ada. Servo motor, micro servo. Okey, kita ambil yang ni, nombor yang kecil ni. Kita letak kat sini. Okey. Jadi sekarang ni, yang ini dah ada satu servo motor. Tak perlu beli pun cikgu boleh gunakan coding. So coding dia, kita akan buatlah kat sini. Okey, yang ni saya lebih kepada nak tunjuk je. Okey, contoh cikgu nak letak LED. LED. Okey, LED apa cikgu nak pakai? LED merah. Okey, letak kat sini, cikgu sambungkan. Okey, contoh sambungkan. Cathode ni sambung kepada ground. Okey. Okey. Yang ini anode ni mungkin cikgu sambungkan first kali sambung dengan perintah lah, resistor. Okey, contoh So cikgu sambung resistor. Yang ni cikgu sambungkan dengan pin nombor 7 contohlah. Okey. Contoh kita tukar wire warna merah. Yang ni merah juga. Yang ni warna hitam. Okey, kita boleh buat. Ni delete lah dulu. Okey, contoh cikgu. Cikgu nak coding ni. Okey, dia buat macam ni. Okey, apa yang cikgu nak buat, cikgu kena code. Okey, daripada tadi pin 13 kita guna pin 7. Okey, ni pun pin 7. Jadi kita simulate. Dia akan menyalakan LED. Okey, jap. Sebab dia punya LED, dia punya ni terlalu tinggi, kita buat 220 ohm. Okey, so kita start simulation. Okey, kita nampak LED akan menyala lebih terang. Okey, so kat situ kita main. Okey, jadi kit tu untuk demonstrasi, perlu kita beli setiap murid. Okey, baik. Saya cadangkan kalau cikgu nak buat kelas, beli kecoh 1,1. Cikgu buat beli 1,1. 1,1 tu maknanya kita gunakan pada murid tu, kita gunakan. Okey, lepas pakai kelas, simpan. Okey, macam tu lah. Tapi untuk kalau online ni, cikgu nak tak nak, cikgu kena ajar macam ni lah. Ataupun cikgu gunakan mic tadi tu untuk tunjukkan pada Google Meet untuk terangkan ataupun buat video. Okey, baik. Apa kita soalan nak? 3 cat tak perlu produk pun, okey. Lebih baik. Okey, baik, ada yang tanya apa-apa tak? Sebab sebenarnya contoh dia juga
menggunakan Tinkercad. Maksudnya walaupun kita tak ada kit, kita boleh buat simulasi menggunakan Tinkercad ni. Okey, ini guna Arduino. Okey, cuba kalau kita nak gunakan kita stop dulu. Kita nak gunakan apa nama? Kita nak gunakan Microbit. 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 Bila cakap sambil ni Microbit kan. Okey, Microbit. Sebab saya tahu ada cikgu dah beli Microbit. So kita keluarkan Microbit, kita letak sini. Okey. Ni Microbit saja. Yang ni ada Microbit dengan breakout. Breakout ni yang kita kena beli kalau kita nak guna server motor. Ini dah siap breakout cikgu boleh guna. Dia ada nombor cikgu. 0 sampai bla 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 bla. Okey. Kalau cikgu nak guna lah. Tapi untuk simulasi, cikgu mungkin boleh gunakan ni. Tapi untuk yang sebenar, cikgu kena ada beli breakout ni. Breakout ni saya tak ingat berapa ringgit. Okey, saya tak tahu berapa ringgit. Saya pun dah lama dah beli dengan kawan saya Elvira tu. Dah lama dah beli. Saya dah 2 tahun, 3 tahun dah saya beli. Saya tak ingat harga berapa. Okey, so cikgu boleh gunakan breakout ni untuk gunakan pin ni. Ni ada pin dia cikgu Okey, so Tinkercad dia dah buat benda ni. Okey, jadi sekarang ni contoh kat sinilah saya nak pakai. Okey, ni tadi cathode ni kita sambungkan sebab dia adalah cathode. Jadi kita sambungkan dengan ground. So sambung macam tu je. Sebab simulasi kan. Okay, kalau backup betul-betul tak boleh lah. Okey, yang ni saya sambungkan dengan nombor 2. Contohlah nombor 2. Okey. So apa kita buat? Ni tukar wire red. Ni tukar pada black. Okey. Ini kita tukar 100. Okey. Baik. So kita tengok pada kod. Forever. Okey. Forever. Apa kita buat? Output. Okey. Mana tadi? Ada coding dia. Basic. Wait kita kat sini. Control. Read. Okay. Digital. Sekejap. Ni terbalik. Okay. Silap So ni kecilkan sikit. Okay. Ni tak tepi. Okay. Forever. Digital pin. Okay. Sebab ni pin 2. So kita buat pin P0, P2. Okay. So kita duplicate. Kita buat kat sini. Okay. Low. Jadi ini kalau guna Microbit dengan ni. So kita buat simulation saja terus. Start simulation. Okay. Di sini dia nyala lah. Dia dah berlaku menyala. Okay. Baik. Itu contohlah. So maknanya cikgu tak ada kit tapi cikgu belajar. Okay. So fokus kita yang penting cikgu belajar. Okay. Dan untuk cikgu yang pening, saya cakap terang, benda ni berlaku di sekolah menengah, cikgu-cikgu yang pening, tak apa cikgu, slow. Yang paling penting adalah cikgu faham dulu proses dia dulu, kemudian baru ni cikgu ni. Sebab apa? Kalau pening sangat, cikgu boleh tanya saya akan explain kat cikgu contoh satu kelas. Okay, cikgu nak buat projek apa dalam kelas. Baik. Dalam buku yang saya buat, saya bagi satu contoh project based learning. Diorang hasilkan tabung. Boleh tak guna benda tu? Daripada masalah tu, cikgu cuba olah-olah kan untuk faham asas-asas kan. Sebab benda ni memang tak boleh belajar satu hari. Okey, perlu belajar banyak hari. Okey. Okey, Cikgu Nasrum kena beli satu set produk lengkap ke baru senang rujuk dan ajar kepada cikgu? Tak payah. Beli yang simple-simple pun boleh. Tak perlu masalah Okey, sebab benda ni yang penting murid pegang alatan tu dia orang boleh main. So dia akan merangsang deria psikomotor dia jugalah. Okey, sambil dia memikirkan macam mana nak selesaikan masalah tu boleh. Okey. Siapa lagi bawah-bawah? Okey, set ni boleh tunjuk kat buku teks ya. Set mana tu? Set sebab okey, dalam buku teks dia bagi contoh Arduino dengan Microbit. Okey, so dalam buku teks dia gunakan M-block untuk Arduino dan make code untuk Microbit. So sebab apa? Buku teks is buku teks lah. Okey, tapi untuk menghasilkan satu projek, kita bagilah beberapa projek lain yang keluar daripada buku teks lebih baik sebab apa? Kita bagi murid berfikir. Okey, kalau projek apa tak tahu nak buat tu, itu tak ada masalah. Okey, ada banyak projek yang kita buat tapi ingat cikgu, kita punya fokus adalah
based on problem. So based on problem, jadi murid akan selesaikan problem tu, dia lebih rasa wah, projek ni kita boleh buat, boleh macam-macam boleh buat. Kita nak bagi murid boleh berfikir juga So mungkin lagi senang nak ajar, betul. Tapi tak dekit lah. Okay. Kita boleh tunjukkan simulasi lah. Oh, cikgu tak nampak kat skrin. Tak nampak ke? Cikgu kena pin kat saya. Okey, kena bahan maujud murid dapat explore nilai. Betul, kit sangat membantu. Pilihan kod ni ada dalam buku teks ke? Ada. Ada. Blok coding ada dalam buku teks tak? Memang ada. Okey, tak nampak microbit. Okey, cuba klik speaker view ni. Okey. Saya seramai tak faham sebab tuan terus ajar app. Mungkin ajar dulu papan muka pada Arduino, microbit dan lain. Ada yang papan tu digunakan ni. Ya, betul. Sebab tu hari ni cikgu, kita bukan fokus kepada nak buat satu projek cikgu. Kita nak kenalkan cikgu dulu. Okay, kalau kita terus buat projek, berasap kepala cikgu. So hari ni kita tunjukkan platform. Okay, jadi sebenarnya untuk belajar ni kita kena tengok dulu, macam ni punya. So kita akan ada satu tanda tanya, macam mana nak buat lah? Susah ni. Macam mana nak buat? Nak bagi mudah. Kepala otak kita kena fikir macam mana nak bagi mudah dan kita boleh ajar budak. Okey, itu yang paling penting. Okey. Baik, Cikgu Ikhwan bagi link Tinkercad. Cikgu pergi dia dekat Google search tu, cikgu type tinkercad.com. Confirm ada. Okey, belum selesai tengok kat YouTube dia, insya-Allah. Saya akan upload Cik Azrin nanti akan share, yang akan bagi ke saya file ni, saya akan upload kat YouTube saya dengan page Facebook lah. Untuk hari ni punya bengkel lah. Besok bengkel dengan KL lain pula. Okey. So boleh tengok lah. Okey, yang ni rasanya cikgu dah kenal dan faham apa itu baru nak guna mic. Sebab ramai yang tak pernah ambil tahu bab ni. Mungkin menjalankan satu projek kipas angin, lampu kelip-kelip raya ke. Okey, baik. Ni nanti sebenarnya memang saya nak buat satu video lah. Beberapa video lah untuk buat penggunaan ni. Okey, tapi terus cikgu saya pun kena sediakan bahan untuk tingkatan 2, 1, 2, 3. Okey, ini pun saya sebab memang akan pakai juga benda ni. Sebab murid saya pun akan pakai juga sebab basic. Okey, saya anggap murid yang saya ajar ni macam cikgu yang tak tahu apa. Sama juga, murid pun dia tak tahu apa. So kita nak bagi dia tahu macam mana. Tapi pengalaman saya tahun lepas, budak kelas belakang boleh buat. Yang memang membaca pun au lagi tapi dia boleh buat. Dia punya idea, dia punya coding, mengalahkan kita. Okey? So don't worry lah. Untuk murid jangan worry. Cuma masalah kita je. Selagi cikgu mental block, segitu cikgu tak boleh nak ajar. Sebenarnya cikgu kena open dulu. Okey, rasa susah, rehat dulu. Okey. Baik. Cikgu Azrin nak share ke? Yep. Saya nak tunjuk yang ada cikgu tanya pasal mic tu kan. Okey. Saya nak tunjuk just sekali lagi ada nak tanya pasal mic punya app. So bila cikgu buka mic app ni, nampak tak di ruangan sini my page ni. Okey. Apa yang cikgu boleh buat, sebab saya dah ada license, dekat sini sepatutnya ada ruang learn more. Cikgu klik dekat sini. Bila cikgu klik dekat sini, dia akan minta kod. Lepas tu tekan kod tersebut dan masukkan kod yang kita share tadi tu. Kalau masih ada free lagi, boleh dapat lah. Cikgu try download lah. Saya rasa dia bagi dalam 80. Tapi kalau sebab saya dah minta tadi, dia cakap dia akan cuba luluskan sebanyak yang mungkin lah. So cikgu try lah. Tapi hanya hari ni sampai pukul 1. So kalau dapat free tu Alhamdulillah. Kalau tak dapat mungkin next time lah. Okay. So aplikasi Mic ni sangat sesuai kepada Android. So bila kita buat projek Android Mic ni, saya akan tunjuk basically apa kita buat adalah sebab sekarang kebanyakan cikgu tak ada lagi kit tersebut. So apa saya tunjuk hari ni ialah macam mana nak buka projek. For example, projek ni okay, saya ada beberapa projek seperti LED, LCD ni. So untuk yang program biasa, for example kita gunakan projek bermotor So apa kita buat ialah, sebab konsep dia drag drop sama macam Scratch, dan kita nak bagi arahan kepada kepada papan Arduino ni. So kalau cikgu lihat, contoh apabila kita dalam buku pun ada explain, tapi saya nak cerita bahawa
macam contoh right digital pin ni ialah kita nak beritahu arahan kepada digital pin yang keberapa. Saya rasa dalam papan Arduino pun tadi Cikgu Maruf ada tunjuk pada Tinkercad bentuk papan Arduino, tapi lebih mudah kalau ada kit tersebut. So saya cadangkan mungkin awal bulan Mac nanti kita buat satu program khusus untuk buat projek, di mana projek tu kita akan ajar step by step. Untuk hari ini sebab kita ada masa terhad 2 jam 3 jam, so kita nak pertama ialah kita nak cikgu-cikgu download apps Mac tersebut. Cikgu boleh try nanti, siapa yang ada papan Arduino try upload. Kemudian kita juga nak minta cikgu-cikgu supaya macam konsep, sebab kita akan ajar bulan depan pun saya akan guna Zoom. So kita nak supaya kita dapat menyelesaikan masalah tak dengar suara ke atau apa. Contoh Zoom pun banyak dekat YouTube video boleh check kenapa tak dengar suara, tetapi saya rasa basically cikgu boleh dekat Zoom tu sebut dia ada dia punya kalau cikgu saya akan share lagi satu screen sebab saya banyak juga saya tengok ada problem share screen. Sekejap. Okay, kalau cikgu boleh nampak. Oh, tak nampak lah Zoom punya ni. Sekejap. Oh, saya pun tak pasti kenapa tak boleh nampak. Tapi tak apa. Dalam Zoom punya tu, dia ada satu ruangan dekat account tu. Dia boleh check setting. So dekat setting tu kita boleh tengok dia punya boleh test mikrofon, boleh test speaker. So sebelum masuk kelas next round nanti, cikgu boleh try dulu sama ada boleh nampak atau tidak. So again saya just nak beritahu pasal aplikasi Make ni. Dia punya program tak susah dan kita punya program ialah berdasarkan again input dan output. So input ni pada sensor. Contoh macam kalau kita guna sensor, nampak ni ada kat ruangan input ni kita ada guna sensor, sound sensor. So and then untuk sensor, so bila sound sensor ni contoh kita bagi value, kalau bunyi bising dia akan activate apa, mungkin kalau kita cakap okey bunyi bising, buzzer akan berbunyi ataupun, so itu output dia. So konsep-konsep macam ni adalah mudah. Kemudian kita bagi contoh, ini merupakan dia punya if statement, contoh control if statement. Kalau sesuatu terjadi, maka macam ni if else kan. Okey, kalau terjadi sesuatu, apa patut kita buat? So ini juga adalah contoh, macam saya bagi contoh tadi lah yang buzzer tadi, sebagai contoh. So banyak konsep kita boleh guna. Kita juga ada buat projek macam nanti kalau ada next class saya akan juga buat projek mengenai LCD, bagaimana nak tulis LCD tu. Sebenarnya tak susah, cuma contoh okey yang ni saya buat ialah kita nak turn on pin tersebut, pin 13, kemudian kita tunggu satu saat pin 12 pula akan turn on, kemudian pin 13 pun turn off, turn on. So ini macam lampu lilap hari raya punya konsep. So kita upload kepada sini upload, kita upload kepada papan dan sepatutnya papan tersebut akan bunyilah, akan mengikut apa arahan kita. So konsep dia senang, kita arahkan, so kita akan minta papan tu ikut arahan kita. So ini konsep dia. And then sebab apps ni sangat mudah, aplikasi daripada Make ni sangat mudah kerana kita boleh upload kepada papan menggunakan Android phone, sebab selalunya kena pakai komputer. So ini juga akan memudahkan kerja kita sebagai sebagai guru untuk mengajar. Dan selain daripada itu, cikgu-cikgu boleh juga share app ni kepada murid-murid. Minta murid-murid, okey adik-adik semua boleh pakai app ni, suruh diorang belajar dulu, just ikut arahan. Kalau nak beli buku,
boleh, ataupun just bagi share slide tu pada murid-murid supaya dia boleh try satu-satu. Kemudian bila dia sampai kat sekolah, just upload kepada board dan tengok apa yang terjadi. So bila cikgu buat latihan praktikal, senang saja, insya-Allah. Okay, so ini merupakan yang inilah arahan. So saya akan stop share, dan kalau ada soalan sebab dah pukul 12, so kalau ada arahan ataupun kalau ada soalan boleh stay untuk kelas ni, dan siapa saya serahkan kepada yang lain lah kalau ada dapat cikgu-cikgu lain ada nak tanya, ataupun kepada Puan Laila kalau ada nak beritahu lagi apa-apa. Okey. Okey, terima kasih Cik Azri. Cik Azri boleh tak share balik yang cover depan tadi tu? Yang apa? Cover depan Mac. Yang ada input, output. Oh, siap. Share balik. Cuba share balik. Okey, sekejap Oh, sedap suara. Tak suara. Sedap suara tu. Yang handphone. Bukan yang handphone. Handphone? Yang handphone tadi kan ada okey yang ni. Boleh tak besarkan sikit? Besarkan sikit. Besar pula. Okey. Yang kontrol ni kan. Control, operator, pin, LED, motor, input ni cikgu-cikgu sebenarnya dia tak faham. Macam saya dulu, saya mula-mula belajar pun gitu juga. Apa benda hak ini kuning ni dia keluar tiba baju separuh macam ni tiba-tiba. Yang ni sebenarnya basic. Okey, kalau yang control ni, yang kuning ni, yang control ni dia punya apa kita panggil? Dia punya macam badan dia lah, body dia. So the insert is nak masuk operator. Okay, kalau klik operator dia keluar macam mana? Cuba tengok sekejap. Boleh tak? Ada yang lain? Sekejap, kalau operator. Okay kan. Yang ni, yang dalam-dalam ni warna purple, warna ni semua bila kita klik dekat situ, kita drag dia terus masuk dalam ni. Dia masuk ikut rupa bentuk rupa bentuk ni lah blok. Yang ni sebenarnya basic. Saya pun dulu tak faham apa benda dah diklik kat mana dah keluar macam gini. Betul. Kami ni umur 45 ke atas ni tak faham dah ni. So bila tu saya bila ke atas dah ni memang dekat-dekat tak faham benda ni. Sepatutnya yang tu tadi kena terang. Sebab ada saya baca dekat chat tu memang tak faham macam mana nak drag, nak apa kan. Itu dia betul. Mana. So tak apalah. Yang ni kita dah dapat input kod daripada sebenarnya saya ni ada 30% lagi tak habis DSKP, penangan DSKP dengan JU yang pergi sebelum dipanggil balik semasa PKP. So ada 11 orang JU di setiap daerah. Jadi kita telah berbengkel di PLJDP Temerloh. So sepatutnya JU ni dah bagi input dekat semua cikgu-cikgu. Sama ada terpulanglah ikutlah Zoom ke Google Meet ke dan sebagainya, tetapi tidak bersemuka lah setakat hari ini. So kita doalah boleh bersemuka. So daripada silibus yang telah ditatarkan tu 30% saya terhutang yang ni lah, pengawal ni, mikro pengawal. Saya rasa yang lain insya-Allah yang jahitan, pertanian dan sebagainya yang dalam silibus tahun 5 tu dah selesai. Cuma yang ni sangat complicated jugalah. Okay. Kemudian ada tadi cikgu tanya, adakah bermula dengan tahun 4? Sebenarnya tahun 4 pun dah ada micro:bit. Sepatutnya, dan saya baca juga dekat chat, dia ada cikgu BM pertama kali kenal benda ni. Kan banyak. So banyaklah input-input yang macam tu yang saya rasa insya-Allah kita akan adakan lagi kelas untuk kali fasa kedua, di mana kelas fasa kedua pun macam ni lah juga. Okey, modul RBT belum lagi. Nanti kita akan buat untuk Pahang. Kita akan buat. Kita minta Cikgu Ma'aruf pun terlibat buat modul tu. Okey. So jadi untuk fasa kedua insya-Allah kita akan buat, dan di masa tu mungkin cikgu-cikgu boleh macam saya pun baru juga upload Mac M-Block. Kan saya guna komputer, laptop M-Block
Tadi saya tengah download M-Block dah kena block pada muka. Okay. Okay, so tingkat microbit banyaklah hari ni kita belajar. So insyaAllah sesi kali kedua kita akan adakan pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian lah. So ada apa-apa Tuan Haji Bushra? Ada tak Tuan Haji Bushra? Silakan. Mana idola ni? Tuan Haji Bushra ada? Tolong pengarah TVET JPM Pahang. Masa dia ada, dia orang kuat ni. Benda-benda ni. Oi, dia pakar oh. Ada dah. Mungkin next kursus kita buat dua-dua, M-Block dan juga Make ya. Kita akan buat satu-satu supaya cikgu boleh tengok, dan siapa cikgu tak ada phone Android boleh guna M-Block dalam komputer. Ya, sama saja konsep dia. Nanti kita akan ajar, mungkin perlukan dalam 2-3 jam, tetapi hanya untuk buat projek je lah. Buat projek Arduino. Dan juga kalau boleh saya nak minta siapa yang ada kit lagi bagus, ataupun siapa ada papan Arduino dan juga basic komponen macam LED, resistor pun boleh guna juga, push button. So banyak boleh beli. So kita boleh try lah mungkin next course nanti. Okey, ada cikgu tanya pasal make code tu, yang share make code tu, itu untuk microbit cikgu. Untuk microbit kita pakai yang tu. Kalau untuk Arduino kita pakai Make. Okey. Untuk komputer Make Block. Okey, Make code kita boleh guna untuk laptop dengan telefon bimbit ada. Boleh dapat nombor phone penceramah. Okey, bantuan. Baik. Untuk saya, cikgu boleh cari kat Telegram, cikgu Elias Muhammad Ma'ruf. Sekejap Okey. Cikgu boleh message kat saya Telegram senang. Sebab kalau telefon kadang-kadang cikgu pakai WhatsApp, saya kadang WhatsApp kurang buka. Kalau Telegram insya-Allah saya selalu buka lah. Okey. Sebab Telegram saya simpan dalam komputer saya. Okey, cikgu boleh ke kita Windows 7 boleh ke guna apps? Okey. Untuk Windows 7 cikgu guna M-Block. M-Block. Okey. So untuk Windows 7 cikgu guna M-Block Tapi papan Arduino kena pastikan yang kena download driver tu dulu, yang CH304. Memang tak boleh ni. Tapi M-Block boleh. M-Block dia dah install terus. Okey, guna M-Block. M-Block terus. Kalau Arduino IDE susah sikit. Okey. Nombor telefon Cik Azri dia bagi. Itu 24/7 kot. Memang 24/7. Tengah malam mesti saya nak kit. Besok pagi dia balas. Okey, ada tanya apa-apa tak cikgu? Okey. Nanti kami akan update kalau ada tarikh baru dekat grup Telegram. Make sure cikgu-cikgu lain semua subscribe pada Telegram group tu. Senang. Okey. Kalau dekat PC kami ada PC je, masa mengajar ada gangguan, tak boleh upload coding pada board. Okey. So kalau tak boleh tu mungkin USB port cikgu rosak lah kot kebanyakannya. Sebab tu kalau boleh kita galakkan gunakan komputer ni. Dia lebih mobile. Kalau cikgu bawa ada satu kit, cikgu ada laptop, handphone, cikgu boleh bawa benda tu ke meja-meja untuk murid tengok macam mana. Okay, so Cikgu Ikwan beza Arduino dengan microbit. Sangat bezalah. Arduino board Arduino, microbit board microbit. Macam saya tunjukkan tadi lah, ada dua jenis board yang berbeza cikgu. Arduino satu brand, microbit satu brand. Jadi kedua-duanya design yang berbeza. Tapi function dia sama adalah untuk menghasilkan satu projek elektronik. Okay, yang ada mikro pengawal. Okay, so Arduino banyaklah ceritanya, tapi fokus dia adalah bendanya mikro pengawal. Yang penting dalam DSKP dia nak mikro pengawal. Dia tak ada pasal Arduino ke, dia tak ada pasal microbit ke. Konsep dia, cikgu dengan murid hasilkan satu projek menggunakan mikro pengawal. Jadi pilihan Arduino dan microbit setakat ni. Okey, board lain ada tapi mungkin mahal dan mungkin pening sikit lah cikgu nak cari modal untuk ni. Sebab PCG kita kurang. Cikgu. So kadang-kadang kita nak fikir pasal PCG pun pening juga cikgu. Okey. Baik.
Kit Esko dapat pemenang apa? Cikgu Cik Azrul bercerita kot Kit Esko dapat apa? Saya pun dah lupa benda dalam tu. Kit Esko apa tu komponen yang dia dapat yang ada dalam slide tu semua cukup untuk dalam itulah. Saya pun tak reti nak share kejap kalau ada share. Tak boleh. Ya. Okey, saya akan share file dalam chatting tu di mana yang apa dalam kit tersebut. Sekejap. Kalau cikgu tengok dia punya komponen dia ialah okey. Yang ni adalah kalau dalam chat kalau boleh buka lah. Ni gambar kit tersebut dan kita ada juga buku yang ditulis oleh Cikgu Maruf. Promote sikit. Dalam buku ni pun menjelaskan mengenai cara penggunaan kit ni. Harga kit ni kita try buat semurah yang mungkin. Kalau harga cash dia 65 tapi saya bagi promotion 60. Dalam kit tersebut ada komponen-komponen yang sesuai dan cikgu ikut step by step saja. Ini contoh buku yang kita ada. So dalam buku ni ada dalam banyak dekat 60 page. So dalam ni ada tunjuk cara-cara coding. Kami dah start jual hari tu saya rasa dekat dalam 300 kit untuk itu untuk private school. Diorang beli setiap pelajar diorang wajibkan beli satu kit dan satu buku. Tapi saya rasa untuk kat sekolah boleh share 3 orang satu kit pun dah okey. Saya rasa beli 10 kit pun dah boleh cukup untuk satu kelas. Dan saya cadangkan supaya cikgu minta student download software Make ni dulu di rumah dan suruh dia orang belajar asas dia. Bagi yang slide yang kita bagi share tu ataupun suruh dia masuk video masuk YouTube Cikgu Maruf dan suruh dia belajar dulu, kemudian bila datang kelas dia terus upload saja. So kita jimat masa dan juga kita just ajar apa masalah. Sebab okey, saya just masukkan satu subjek mengenai bukan makro pengawal ialah pasal industri revolution ni. Dalam masa 10 tahun, kerja-kerja yang semua akan diganti oleh coders, akan diganti oleh orang buat elektronik dah. So kerja biasa, buruh semua dah tak ada. So kita harus prepare murid-murid ni kepada 21st century lah. Diorang kita minta supaya diorang belajar dan diorang boleh lengkapkan diri mereka untuk IR form. Sangat-sangat penting dan saya rasa saya pertama kementerian pun bagus juga mewajibkan program ni buat makro pengawal. Saya tahu memang menyusahkan pada guru-guru tetapi saya harap bolehlah belajar and then kita buat sama-sama. Ada siapa yang tak dengar suara Saya rasa banyak yang tak klik tu. Ada soalan lain ke? Kalau nak beli LO pun boleh kemudian puan ada cikgu-cikgu tanya mengenai link untuk sijil. Ada dah. Okey. Link di sijil ada pada ni pada chat. Okey, dan jangan copy keluar hanya dalam Zoom ni sahaja. Okey, terima kasih. Nanti saya akan update bila tarikh terbaru kelas pada Telegram. Harap semua join Telegram. Oh, iya.
Okay, siapa yang saya rasa hari ini dah habis, dah tamat. Siapa ada nak tanya soalan, saya standby juga dalam masa 10-15 minit. Siapa yang dah isi link tu, saya rasa dah boleh keluar lah. Dan kita akan inform kelas next round kita. Puan Laila, okey Okey. Boleh masuk cikgu slow-slow sebab cram line ya. Line busy. Saya baru masuk. Boleh masuk, semua boleh masuk. Boleh masuk cikgu, slow-slow cikgu, tak apa. Harga LO sama tak dengan apa? Lain. Harga LO lain. Harga LO 75 termasuk penghantaran. Okey, lain. Cikgu ingat saya alhamdulillah kalau cikgu beli dia saya, kalau tak beli pun tak apa, jangan risau. Saya takut nanti kita cakap kita paksa. Tak. Ini sama. Harga no ialah open. Semua kit adalah sama. Bukan semua Ramadan negeri tu. Boleh lihat tu. Sebelum saya bertemu ada ni barang ni. Okey, Puan Nuraini ada? Puan Nuraini? Nampak tak dengar ke? Puan Nuraini ada? Ada. Okey, Puan Nuraini, untuk majlis penutup, saya menjemput Puan Nuraini beri sedikit kata-kata penghargaan dan sebagainya. Silakan Puan Nuraini. Terima kasih Puan Laila. Okey, saya mewakili Jabatan Pendidikan Pahang mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada penceramah kita pada hari ini, undangan khas Cikgu Ma'ruf dan Encik Azril, pegawai-pegawai unit Tibet JPN Pahang, pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah, SISC Plus Tibet Negeri Pahang, cikgu-cikgu Tibet, serta semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan kursus kita pada hari ini. Jadi untuk itu kita boleh akhiri kita akhiri kursus kita pada kali ini dengan bacaan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Jadi banyak input-input yang kita dapat kongsikan pada hari ini Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Jadi semoga kita berjumpa lagi di fasa kedua yang akan datang, InsyaAllah. Jadi saya kembalikan semula kepada moderator kita pada hari ini, Puan Nuraila. Silakan. Terima kasih Puan Nuraini. Terima kasih semua. Haji Naha ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tu Haji Naha suara dia dengar. Okey, Haji Bushra dia ada urusan sedikit so dia tak dapat bersama. So kita ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Ma'ruf dan Cik Azril. Okey. Memang banyak sangatlah ilmu yang saya rasa tak terbalas rasanya. Sangat banyak dan untuk pendidik di negeri Pahang, saya rasa bersyukur sangat. So insyaAllah kita akan ada kolaborasi kali yang kedua dan input yang lagi menarik yang saya rasa cikgu-cikgu semua boleh join dan kalau ada kalau dah buka nanti sekolah lagi dah bersemuka boleh buat live dekat sekolah juga. Lagi mudah Okey, untuk saya jika ada apa-apa soalan, Cikgu Azri kata dengan Cikgu Ma'ruf kata tadi dia akan tunggu. So kita tunggulah kalau ada lagi apa-apa persoalan dan sebagainya. Saya dengan ni mohon maaf sepanjang saya mengenadikan majlis jika ada yang terkasar ke tak serasa seronok, ini saya mohon maaf. Dengan itu saya menutup majlis dengan bismillahirrahmanirrahim dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Cikgu-cikgu nanti kalau ada soalan boleh tanya chat ataupun
kalau boleh next round, kalau saya juga ada offer RM60 beli kit tu. So kalau next round, kalau ada kit lebih mudah dan kita terus buat aktiviti dan terus projek lah. Apa tu, nanti link saya akan upload link Shopee kejap lagi. Selain daripada tu, kita juga akan buat khusus mega mungkin bulan 3 nanti, di mana kalau ada student nak join pun boleh, ataupun ada orang nak join sebagai ni lah, kalau dia nak belajar sebab Cikgu Maruh pun boleh buat kursus sebab kita orang buat open lah, selain daripada JPN faham, banyak juga murid-murid akan terlibat. So kalau dia orang nak belajar, dia orang boleh beli kit tersebut, saya boleh post ke sekolah macam tu lah kalau sekolah. So on our side, my side, kalau ada soalan boleh tanya chat, Cikgu Maruh pun boleh jawab. Kalau ada mungkin bulan 3, awal bulan 3 saya akan bagi tarikh baru untuk kursus yang kedua, yang lebih detail lah. Cikgu terima kasih. Kalau ada Cikgu Maruh nak sambung. Kita tunggu soalan lah. Sampai semua habis keluar, kita tutup. Okey, cikgu boleh DM kat Telegram saya lah. Ada 2-3 cikgu dah DM ni, okey lah. Apa bertanya. Kalau lambat balas tu minta maaf lah sebab saya pun dengan student sekali tanya macam Okay, ada background sound. Okey, terima kasih semua. Okey, Allah boleh membantu. Awak sedar situ saya jangan lupa share mic punya apa tu, kita download mic tu jangan lupa sebab next round kita akan fokus kepada terus buat aplikasi je. Selingan lagu Siti Tu ada dah suara Haji Bushra tu. Cakap lah dengan Cikgu Maruh tu. Ada di mana? Kami selalu bercakap di luar belakang tabir. Kat pening kepala ni. Pening kepala lah. Mangkuk-mangkuk.
Jangan risau kepada siapa yang tak faham ke apa, sebab kita akan bagi penjelasan lanjut dalam fasa kedua nanti. Sebab hari ni just introduction, takut terkejut lah nanti. So tak susah dan kita akan ajar lebih lanjut pada fasa kedua. Jangan risau.